Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syarah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Syukur alhamdulillah, bersua kembali kita untuk minggu ini di Manis FM dalam program Talaki Safinatun Najah menggunakan pakai kitab Safinatun Najah. Hari ini hari Jumaat, setiap jam 6 petang kita akan sama-sama menimba ilmu pengetahuan dalam soal agama. Kita juga sekarang ini bersiaran langsung di Facebook Manis FM. Dan anda boleh kongsikan live tersebut bersama yang lain. Dan anda juga boleh mengemukakan persoalan melalui live FB, persoalan yang berkaitan dengan tajuk pembicaraan. Semoga segala ilmu yang saya kongsikan dapat kita sama-sama amalkan. Jadi insyaAllah untuk petang Jumaat ini akan menyambung pembicaraan berkaitan dengan air. Yang mana pembicaraan berkaitan dengan air dalam kitab Safinatun Najah pergi kepada pembicaraan air yang sedikit. Apabila jatuh najis padanya, air tersebut akan dihukumkan najis walaupun tiada berubah. Adapun air yang banyak, banyak ni sampai sukatan 2 koloh dalam lingkungan 230 liter. Bila jatuh najis ke dalam air yang banyak tadi, air tersebut tidak akan dihukumkan najis. Melainkan kalau air yang banyak tu jatuh najis, tiba-tiba berubah air, sama ada berubah rasa dia, warna dia, ataupun bau air tu berubah dengan najis, barulah air yang banyak tu dihukumkan najis. Itu pembicaraan dalam kitab Safinatun Najah. Jadi saya masuk minggu lepasnya pembicaraan berkaitan dengan pembahagian air. Minggu lepas bicara air mutlak, kemudian bicara air mustakmal. Jadi insyaAllah untuk minggu ini saya akan menyambung pembicaraan air mustakmal, yang mana sidang pendengar jangan beranggapan air kita banyak, tak payah duk bincang lah air mustakmal, tak mustakmal pun. Air banyak, kena belajar juga air mustakmal ni air mana. Sebab dari segi perkataan air mustakmal ni, nama air mustakmal boleh dikatakan nama yang orang biasa dengar. Orang tahu sebut air mustakmal, air mustakmal. Cuma terkadang takrifan air mustakmal tu kurang diketahui, dan terkadang air mustakmal tu takrifan dia sangat salah. Jadi kena bicara jugalah berkaitan air mustakmal. Walaupun air kita banyak, nanti kemungkinan ada bila-bila ke kita diuji dengan ketiadaan air, maka kita nak berwuduk, air tak ada. Macam mana caranya kita nak berwuduk yang mana air yang kita gunakan tu kekal air mutlak, tidak menjadi air mustakmal? Kena bicara juga. Yang mana air mustakmal ni air yang suci. Diri air tu suci lah, bukan air najis. Kena air mustakmal, tak ada kena basuh pun. Tapi air mustakmal ni tidak boleh digunakan untuk berwuduk mengangkat hadas kecil, untuk mandi wajib mengangkat hadas besar,
Dan air mustakmal juga tidak boleh digunakan untuk menyucikan najis. Itu air mustakmal. Hukum dia. Apa ditakrif air mustakmal? Air mustakmal ni air yang telah digunakan bagi mengangkat hadas dan juga air yang telah digunakan untuk menyucikan najis dengan syarat-syarat dia. Jadi dua keadaan yang mana air tu asalnya air yang mutlak, air yang suci, lagi menyucikan, boleh digunakan untuk berwudu, mandi wajib dan menyucikan najis. Kemudian air tu berubah status dia kepada air mustakmal. Suci lagi air tersebut, tetapi sudah tidak boleh menyucikan. Jadi air mustakmal ni dua keadaan. Yang pertama, air yang digunakan untuk mengangkat hadas kecil berwudu, hadas besar mandi wajib, dan juga air yang digunakan untuk membasuh najis. Maka minggu depan saya datangkan dua contoh. Yang mana air yang digunakan tadi itu bukan mengangkat hadas. Air itu kekal air mutlak, suci lagi mencucikan. Yang kedua, yang digunakan untuk membasuh pakaian kotor. Saya bicara minggu lepas tu sebagai satu gambaran kepada kita. Minggu lepasnya saya datangkan contoh air yang tidak digunakan untuk mengangkat hadas. Air yang digunakan untuk mandi sunat pagi Jumaat. Pagi tadi orang lelaki yang sembahyang Jumaat disunatkan mandi sunat Jumaat. Jadi mandi sunat Jumaat jelas bukan mengangkat hadas besar. Mandi sunat pagi Jumaat jelas air tersebut bukan digunakan untuk mengangkat hadas besar. Sebab dia tidak berhadas besar. Dia hanya mandi sunat sahaja, bukan mandi wajib. Jadi mandi sunat pagi Jumaat ni tidak mengangkat hadas besar, tidak mengangkat hadas, maka air yang telah digunakan untuk mandi sunat pagi Jumaat ni, air tu tidak akan menjadi mustakmal. Air tu kekal air mutlak. Saya buat contoh minggu lepas ni, tapi bukan suruh aman. Nak bicara biar faham hukum je. Kita mandi sunat pagi Jumaat, kita mandi bawa shower ke, menggunakan air pahit ke, tapi jangan bersabun, jangan bersyampoo lah. Kita pun berdiri dalam besen. Kita pun mandi, sunat pagi Jumaat selesai. Kita pun keluar dari besen tu. Air dalam besen tu sidang pendengar, itu bukan air mustakmal. Itu air mutlak, suci lagi menyucikan. Air dalam besen tu boleh digunakan untuk mengambil wudu. Sidang pendengar, jangan tertanya-tanya pula, dan kita sudah gunakan tadi kan. Kita sudah gunakan untuk mandi sunat pagi Jumaat. Sekarang, air mustakmal yang telah digunakan. Itu dari segi lurah bahasa Arab. Isim maf'ul. Mustakmal, air mustakmal. Al-ma'ul mustakmal. Air yang telah digunakan. Itu bahasa Arab. Adapun air mustakmal, takrif dalam fiqh mazhab Syafi'i kita. Air mustakmal, takrif dalam fiqh mazhab Syafi'i kita, air yang telah digunakan untuk mengangkat hadas dan menyucikan najis. Kalau air itu digunakan untuk mandi sunat pagi Jumaat, sama sekali air tersebut tidak akan dihukumkan air mustakmal dalam hukum fiqh. Dari segi lurah bahasa Arab dipanggil mustakmal lah. Dah kita sekarang ni bukan bicara bahasa Arab. Kita bicara sekarang hukum fiqh. Bukan bicara lurah bahasa Arab, bukan. Jadi lurah bahasa Arab, mustakmal, al-ma'ul mustakmal yang telah digunakan di umum. Guna untuk apa pun namanya mustakmal. Kita air mustakmal dalam hukum fiqh ni dia khas. Air telah digunakan untuk mengangkat hadas satu, dan untuk menyucikan najis yang kedua. Biar faham takrif tu. Jadi kalau kita faham takrif ni, kita tak akan jadi hairan lah.
Macam mana boleh air tersebut telah digunakan untuk mandi sunat pagi Jumaat? Guna dah. Tiba-tiba tak panggil musta'mal. Guna dah. Tetapi bukan untuk mengangkat hadas. Itu hanya mandi sunat sahaja. Maka air telah digunakan untuk mandi sunat pagi Jumaat, air tersebut tidak akan berubah status dia. Kekal air mutlak, suci lagi menyucikan. Tapi tak ada lah nak suruh mandi sunat pagi Jumaat berdiri dalam besen, bukan suruh seumpama tu. Nak cerita hukum air sahaja. Sidang pendengar ni pun samalah juga. Bukan nak suruh buat ni. Rumah dia ada koloh. Tapi koloh rumah dia tu dia buat kecil sangat. Tak sampai sukatan 2 koloh dalam lingkungan 230 liter. Tak sampai sukatan 2 koloh, kecil sangat. Maka boleh digunakan untuk berwuduk, untuk mandi wajib. Tetapi dia kena ceboklah air tu. Berwuduk tak boleh nak celup lah. Muka, tangan dalam koloh yang kecil tak sampai sukatan 2 koloh tu. Dia kena cebok pakai cetong. Jadi air tu tak sampai 2 koloh. Sebab koloh tu kecil. Dia cari cetong tak ada. Dia nak cepat-cepat nak pergi sembahyang Jumaat ni. Dia pun masuk dalam koloh kecil tu. Yang air tak sampai 2 koloh. Dia pun mandi sunat pagi Jumaat. Sah mandi sunat pagi Jumaat. Dan air yang baki dalam koloh kecil itu, lepas dia menyelam tadi, mandi sunat pagi Jumaat, air dalam koloh tu yang sedikit tu, air tu kekal mutlak, suci lagi menyucikan. Faham tak sidang pendengar? Kita rasa macam bicara musta'mal ni benda tak boleh bicara lah. Ilmu agama satu. Yang kedua, cukup mudah kita nak faham. Cukup mudah kita nak faham kalau kita belajarnya takrif tu betul. Sekarang orang belajar air musta'mal tapi takrif dia salah. Guna apa-apa pun jadi musta'mal belaka. Tu salah gitu. Guna untuk mengangkat hadas. Tidak mengangkat hadas, air tak jadi musta'mal. Contoh mengelepah pula. Air digunakan untuk menyucikan najis. Sekarang ni, saya bagi contoh kepada pakaian yang kotor minggu lepas. Sekarang, kita ketiada air contohnya. Kita minta berlindung lah. Jadi macam mana air yang dicatu ni, air nak makan lagi airnya. Jadi air terlampau sedikit. Kemudian, kita pula ada pakaian yang kotor. Ni bukan, kalau kata terdesak, jadi je. Sekarang, air satu beldi digunakan untuk mengambil wuduk. Tapi tak boleh nak celup lah, sebab air tu beri air sedikit. Kita ada pakaian yang memang tidak najis. Pakaian kita tidak najis. Tapi pakaian kita sudah berbau busuk. Kita bekerja dari pagi pakai petang. Jadi baju kotor busuk bukan najis. Seluar kotor busuk bukan najis. Dia ambil baju kotor yang bukan najis tadi. Dia ambil seluar kotor yang bukan najis tadi. Dia pun masuk dalam beldi yang air itu digunakan untuk berwuduk. Dia masuk dalam beldi. Dia pun sentar. Hilang busuk. Dia pun perah. Dia pun jemur baju dan seluar dia. Suci ke baju seluar gitu? Baju tu suci daripada awal sebab dia tak najis, dia hanya kotor. Seluar tu suci daripada awal kerana dia bukan disuci daripada awal, bukan najis pun hanya kotor. Macam mana dengan air dan beldi tu? Kekal air tersebut air mutlak, masih lagi boleh digunakan untuk mengambil wuduk. Kan sidang mendengar? Kita guna dah air tu untuk basuh baju dan seluar. Basuh baju kotor, basuh seluar kotor bukan najis. Air musta'mal yang digunakan untuk mengangkat hadas dan menyucikan najis. Jadi baju kotor bukan najis, seluar kotor bukan najis. Air yang sedikit didatangkan baju kotor, air yang sedikit dan beldi didatangkan seluar kotor. Sama sekali air dan beldi tersebut kekal air mutlak, suci lagi menyucikan.
Macam mana sidang pendengar? Mudah je ilmu. Simple je bicara air musta'mal ni. Tapi tak belajar lah. Belajar pergi faham kod lain. Macam sebut ngelepah lah. Salahnya pemahaman. Masuk jari sebatang dalam cetong. Air jadi musta'mal dah. Oh, tu bukan sidang pendengar. Tu bukan. Sidang pendengar. Ini hak salah faham ni. Dia cetong ni, cetong. Gayung dia panggil. Cetong, gayung. Mana hak bahasa standard. Wallahualam lah. Gayung ataupun cetong. Cetong ni ada tempat megang sebelah luar. Dia ada panggil apa? Takar dia panggil. Dia panggil takar. Ni, dia ada megang sebelah luar. Cetong bulat ni dia ada megang sebelah tengah. Dia ada megang sebelah tengah. Dia ada megang sebelah luar. Dia ada takar dia tu sebelah luar. Dia panggil takar ke apa sebelah luar. Hak tu tak ada using lah tu nya. Sebab jari tak akan masuk dalam cetong sebab megang di sebelah luar. Kena pula cetong bulat megang di sebelah tengah. Apa tak sidang pendengar? Megang sebelah tengah. Ni hak salah faham ni. Cetong gitu, dia tak pegang, tangan dia tak pegang, dia megang tengah tu. Sebab jari akan terselam, lima batang jari akan terselam dalam cetong tu. Dia pegang tapuk. Ni, tak reti belakang ni, salah faham belakang ni. Salah faham belakang. Nanti kalau dia pegang cetong tu kan, jari 5 batang masuk. Takkan jadi musta'mal dah cetong tu. Pandai ni, takkan jadi musta'mal dah cetong tu. Melainkan kita akan bicara nanti selepas basuh muka, ni fardu wuduk, nak basuh tangan tu macam mana tu, itu cerita lain, nanti saya akan cerita kemudian. Begitu juga sidang pendengar. Itu cetong megang sebelah tengah. Sama juga dengan timba. Timba. Walaupun timba telaga mungkin kurang dah sekarang, timba pun mungkin kurang kita tengok dah timba pun. Tapi orang kita kenal lah timba, walaupun kurang tengok dah timba ni. Jadi timba pun sama juga, kayu tu di tengah. Tempat megang timba tu di tengah. Dia pegang tapak timba. Tak pegang megang timba kayu tengah tu. Dia kata masuk jari jadi musta'mal. Tak betul sangat-sangat sidang pendengar. Tak betul sangat sidang pendengar. Tu ada komen Mu'ani komen dalam FB ni. Mu'ani komen dalam FB, orang tu zaman itu pegang tapak timba. Orang tua zaman itu, zaman hari itulah. Pegang tapak timba. Pegang timba sebelah bawah. Sebab kalau pegang kayu atas tu jari masuk dia musta'mal. Tak betul. Dululah. Ni, dulu. Salah fahamnya bab timba ni lah. Seledah mandi. Bukan mandi wajib pun. Kalau mandi wajib pun, nanti saya akan sedikit ceritalah. Hak mengangkat adab besar pun, hak mula-mula je mengangkat adab besar, kemudian tu tak ada mengangkat adab besar dah. Hak mula-mula je dia musta'mal. Kadang-kadang mandi tu mandi kerana nak semayang je. Panah, nak semayang, mandi. Bukan mengangkat adab besar pun. Jadi, dia mandi sidang pendengar, selesai mandi. Bukan mandi wajib pun. Kalau mandi wajib pun, mandi sudah, air sudah banyak dah. Bukan air mengangkat adab besar dah. Air yang keberapa belah kali tak tahu dah. Jadi, selesai mandi, dia pun ambil wuduk. Ini, salah belaka lah ni. Salah belaka. Dia lepas daripada selesai mandi, nak ambil wuduk, dia pun tenggelamkan timba dalam telaga. Dia tenggelamkan timba dalam telaga. Tanda ni. Sebelum ditimba air, kerana panggil kara air. Sebelum daripada ditimba, dia apa? Dia timba air telaga tu. Sebelum ditimba, dia buat macam mana? Ni mungkin budak-budak muda tak nampak ni. Saya cerita contoh ni. Kalau orang tua-tua, mungkin teringatlah apa yang saya contoh ni. Macam cerita Mak Ani tadi lah. Orang zaman itu
pegang tapuk timba. Tu orang lama dia tahulah. Orang muda mungkin tercengang jugalah. Sebelum dia timba air, dia buat macam mana? Air di tangan dia letak dahulu. Biar jadi air tu tak ada. Air di tubuh, di dada dia ni, dia buat dengan tangan dia supaya air tu sudah tidak menitik. Tak ada. Selesai dia buat seumpama tu, timba tenggelam dalam telaga. Timba tu. Sebelum dia timba air, dia ambil tali timba, dia katok. Supaya tidak ada air yang bertitik melalui tali timba. Oh, tu bukan Melaka tu. Tapi tak apalah, itu tak ada dah timba sekarang. Tapi nak ceritanya, salah pemahaman. Sidang pendengar, orang dulu salah pemahaman. Itu dimaafkan pada syarak. Sebab orang dulu ni jauh daripada orang mengajar. Orang sekarang, kalaulah ilmu-ilmu asas fardu ain tidak dipelajari, maka tidak dimaafkan. Sebab sekarang ni ilmu di hujung jari. Banyak macam sekarang ni. Salat talaki safinatun najah. Dalam radio ada. Dalam radio ada. Di TV pun ada. Saluran 726 tu. Di TV melalui saluran 726. FB pun ada. Bila FB pun ada, tak dapat mengikuti live pada masa sekarang, boleh tengok kemudian melalui FB Mani FM. Ilmu sudah terbuka sekarang. Langit sudah terbuka. Ilmu hanya di hujung jari. Kejahilan pada masa sekarang tidak ada kemaafan. Adapun kejahilan orang dahulu ada kemaafan. Sebab mereka tidak ada orang mengajar. Mereka berada di tempat yang sangat jauh daripada alim ulama'. Berbeza dengan pada masa kita sekarang ni. Kalau tak mau belajar juga dengan peluang yang ada ni, itu atas bahagian masing-masing lah. Pandai ni. Tengok. Radio, TV, saluran 726, FB boleh diikuti. Jadi sebelum ditimba air, dia katok dulu tali timba. Supaya tidak ada air yang akan menitik daripada tali timba tu. Menitik tali timba tu. Ni ada yang komen sini. Bonda team komen, orang dulu tak ada kelas mana nak belajar. Cuma pesan mak ayah gitu je. Dia kata, ni orang dulu. Orang dulu. Dia ada kekangan lah. Beza dengan sekarang. Jadi, dia pukul tali timba. Tangan dia ni tak ada air bertitik dah. Dada dia tak ada air bertitik dah. Macam mana dia timba air, sidang pendengar? Kalau ikut live FB boleh nampak lah cara saya buat. Macam dia timba air. Ikut live FB nampak. Dia ambil tali timba, dijauhkan daripada tubuh dia, dia angkat ni. Nampak tak kalau melalui live FB? Nampak lah tak? Dia timba jauh daripada tubuh dia. Dia timba air. Faham tak ni? Kedai FB pun tak nampak saya buat. Dia timba sampai atas. Nampak FB. Timba. Takut ni air tubuh bertitik dalam timba. Habislah tali timba. Dia takkan pegang takar timba, kayu ada tiba-tiba takkan pegang. Lepas dia habis tali timba, dia pun sambuk pegang sebelah bawah timba. Dia pegang sebelah bawah timba. Kemudian di tali timba tu ada pula gitu. Untuk bubuh timba di cagok kalau dulu panggil. Dia ada di tepi telaga tu dia ada macam ni dahan kayu panjang, dia ada cagok. Orang panggil api cagok tak tahulah. Tali timba tu bus situ. Dia tak pegang takar, megang timba tu. Lepas duduk di cagok tu, barulah dia pegang tapak timba untuk berwuduk. Tu bukan Melaka. Tu bukan Melaka. Tak payah buat gitu Melaka tu. Tu tak payah Melaka. Dah masa timba air,
Bertitik air tangan. Ada kata sini, macam tarik wow dia kata. Tak tahulah. Tak tahulah. Saya tunjuk tadi. Macam tarik benang wow dia kata. Jadi apabila kalau kita timba apa semua, air tubuh kita bertitik. Air dalam timba takkan jadi mustakmal. Air dalam timba takkan jadi mustakmal pun. Faham tak ni? Kemudian air timba tu ada turun dalam timba pun takkan menjejaskan air dalam timba, takkan jadi mustakmal. Kemudian kalau kita megang timba yang panggil takar tu pun, jari masuk 5 batang sekalipun, air dalam timba tidak akan jadi mustakmal. Air dalam timba tidak akan jadi mustakmal. Faham tak? Tak jadi mustakmal. Jadi salah pemahaman berkaitan dengan air mustakmal. Itu jadi susah tu. Ni ada orang komen dalam FB ni. Dia kata, Nur Sazlin. Dia komen, dia kata, saya pernah satu kedulu nak ambil wuduk beratur panjang. Saya taduhkan air dalam botol untuk berwuduk. Taduh air dalam botol. Lepas tu tangan saya terkenalah air itu. Kenalah sebab kita pegang tangan. Air nak sedap botol tu kena tangan. Lepas tu ada seorang guru lah. Tangan awak dah kena air tu jadi mustakmal dah. Air tu tak boleh buru. Dah. Tak jadi mustakmal. Tu tak jadi mustakmal. Jadi jangan kita faham kok masuk jari ke apa pun tak akan jadi mustakmal dah. Sahabat peringkat, ini pengajaran belaka lah. Nak keruhkan air untuk menyucikan najis mughallazah. Nak keruhkan air untuk menyucikan najis mughallazah. Apabila kita nak keruhkan air, kita kena masuk tanah ke dalam. Jadi kita nak keruhkan air tu, ada yang ajar dia kata guna kayu. Untuk kucar air tu biar dikeruh. Jangan kita keruhkan air tanah dalam bedi lah, dah cetong lah contohnya. Untuk menyuci dengan melalui, jangan guna tangan. Kita ambil tanah, kita masukkan tanah dalam bedi ke untuk keruhkan air, atau dalam cetong ke untuk keruhkan air, kerana untuk digunakan mencuci najis mughallazah, anjing dan babi. Kalau masuk tangan, kita pun keruhkan air dengan tangan menggunakan tangan, jadi mustakmal sebab masuk tangan. Tidak jadi mustakmal. Masuk tangan, masuk kaki, masuk orang seorang pun tak akan jadi mustakmal. Mustakmal air yang digunakan untuk mengangkat hadas dan menyucikan najis. Dia gitu. Ni saya datangkan contoh-contoh lagi ni. Saya datangkan contoh biar kita terbuka. Jelas-jelas salah pemahaman. Akhirnya kita menyusahkan diri kita sendiri. Kita pergi kepada air yang digunakan untuk mengangkat hadas. Air yang digunakan untuk mengangkat hadas ni saya nak mulakan dengan mengambil wuduk. Kita mengambil wuduk yang mengangkat hadasnya, yang basuhan wajibnya adalah basuhan muka kali pertama, basuhan tangan sampai siku kali yang pertama, basuhan kaki kali yang pertama. Basuhan kaki kali yang pertama. Kita basuh pergelangan tangan di permulaan. Itu belum lagi mengangkat hadas. Itu belum lagi basuhan yang wajib. Itu hanya basuhan yang sunat. Kita buat gini sidang pendengar. Kita berwuduk menggunakan air 1 baldi. Itu contoh gitu. Saya pun sambil-sambil tengok masa ni. Tadi agak terlewat sikit.
Slot talaki ni bermula. Jadi dah tak boleh nak berhenti lewat juga. Sebab kita maklumlah, maghrib sekarang waktunya sangat awal. Jadi ada mungkin dalam 10 minit lagi lah. Kalau tak sempat minggu ni, saya sama minggu hadapan. Dia pembicaraan ni tak boleh nak laju-laju. Sebab ini program dalam radio. Program di masjid pun saya tak akan laju-laju. Sebab kita berhadapan dengan masyarakat yang latar belakangnya berbeza. Kalau kita nak belajar laju-laju, kita cari kelas hok laju-laju. Kelas saya memang tak ada laju-laju. Saya akan satu-satu dan saya akan ulang-ulang. Saya nak cepat, nak laju, kelas lain banyak lagi. Masuk kelas hok laju. Ni kelas untuk umum. Saya tidak akan laju-laju penjelasannya. Bahkan saya akan ulang-ulang penjelasan saya. Tapi bagi orang hok pandai dah, dia nak cepat, dia tak ambuh dengar hok lambat-lambat ni, tak apalah. Ni kelas bebas ni, kelas terbuka. Atas masing-masing nak pilih, cari kelas mana pun. Lambat nak habis kitab kalau main satu-satu gini. Tak apalah, cari kelas hok cepat habis kitab. Kita jangan ganggu kelas orang. Dia nak belajar ni ada adab-adab dia juga. Saya pandang kepada kelas umum. Kelas umum ni, kita kena penting umum lah. Bukan nak penting siapa-siapa. Penting umum. Ni tambahan pula. Slot talaki Safinatun Najah dalam radio sidang pendengar. Yang mengikuti itu segenap lapisan masyarakat. Jadi kita buat contoh gini. Air tak ada. Jadi kita berwuduk menggunakan air satu baldi. Air satu baldi ni kalau kita pandai berwuduk menggunakan air sedikit, air satu baldi ni satu keluarga boleh gunakan untuk berwuduk. Berapa lama pun tak tahulah. Ni ada komen FB ni. Alhamdulillah Ustaz, koho-koho dia kata. Tak apalah. Kita orang mengajar pun koho, orang dengar pun koho, ngam-ngam lah. Tadilah, orang laju, cari hok laju. Tak ada apa tu, jangan ganggu hok kelas lain. Kita nak laju, kita duk ganggu kelas hok koho-koho, hok lambat-lambat. Tak beradab gitu. Kita cari kelas lain lah. Sebab ada komen tadi tu, nak so cepat-cepat. Nak cepat ke mana tak tahulah saya pun. Nak cepat ke mana pun saya pun tak tahu. Dia macam, tak apa, bebas. Atas masing-masing. Jadi contohnya, dia menggunakan air satu baldi. Air satu baldi ni pahamlah sidang pendengar. Dia panggil air sedikit. Air tak sampai sukatan 2 kolok. Dia panggil air sedikit. Jadi, mula-mula dia nak basuh tangan. Tangan dia tidak ada najis. Tangan dia hanya, berabuk gitulah tangan ni. Dia pun nak basuh tangan, sunat wuduk ni. Dia boleh tak nak masuk tangan dalam baldi tu? Boleh je lah. Sebab basuh tangan bukan mengangkat hadas kecil. Basuh tangan bukan basuhan fardu. Bukan basuhan wajib. Jadi boleh masuk tangan dalam baldi. Masuk tangan dalam baldi, basuh tangan tu. Jangan pengol lah sidang pendengar. Sebab basuhan tangan, pergelangan tangan permulaan, itu bukan mengangkat hadas dan itu bukan basuhan wajib. Masuk tangan dalam tu, basuh 3 kali, sunat 1 kali, baca a'udzubillah, baca bismillah lah. Basuh, selesai basuh tangan. Ambil air baldi tu pula untuk berkomo-komo dan memasuk air ke dalam hidung. Tapi berkomo-komo jangan pergi ludah dalam baldi tu. Gelilah orang lainnya pula. Dia pun ambil air daripada baldi tu, tangan dia celup ni, dia celup tangan dia. Bukan pakai cetong-cetong dok ni. Tak ada pakai cetong-cetongnya. Tak ada pakai gayung-gayungnya. Pakai tangan saja. Dia pun ambil, masuk tangan dalam baldi, air yang sikit sampai 2 kolok. Dia pun masuk dalam mulut dia, serta dia berkomo-komo dan masuk ke hidung. Lepas berkomo-komo, dia pun ludah di luar. 3 kali. Air tu tak ada apa-apa hal. Air tu kekal, air mutlak, suci lagi menyucikan. Habis hak sunat. Kita nak pergi kepada hak basuhan fardu. Basuhan fardu mengangkat ada kecil, iaitu basuhan muka kali yang pertama. Basuhan muka kali yang pertama. Basuhan muka kedua, itu bukan basuhan wajib, itu sunat.
basuhan muka kali ketiga pun sama sunat. Ingat baik, basuhan muka kali pertama mengangkat hadas kecil dan ianya adalah basuhan yang wajib. Kita pun ambil tangan, kita genggam air dalam beldi. Nak basuh muka kali pertama, jangan basuh dalam beldi. Jangan basuh dalam beldi. Kalau basuh muka kali pertama, kita basuh dalam beldi, terangkat hadas kecil di muka, air di beldi sudah jadi mustakman. Nak basuh muka kali kedua, ketiga, tak boleh guna air beldi tu. Nak basuh tangan fardu wudu yang pertama pun, basuh pertama pun tak boleh pakai beldi dah, sebab air beldi sudah jadi mustakman. Jadi macam mana nak pelihara air beldi yang sedikit ni, berarti tidak ada mustakman, sebab kita nak guna ramai ni, air tak ada ni. Lepas kita ambil air dan beldi, cekok air, genggam air, kita pun basuh muka kali pertama ni di luar beldi. Basuh kali pertama, rata dah basuhan muka kali pertama. Selesai dah mengangkat hadas kecil di muka, selesai dah basuhan fardu. Air yang bertitik daripada muka turun kepada bawah tu, air tu dia panggil air mustakmal. Bekasang air di muka ni tak perlu kita nak basuh-basuh, tak perlu. Tak perlu kita nak bukan. Tak perlu kita nak lap-lap. Biar basuhan tu tak apa. Kemudian kita pun basuh muka kali kedua ketiga. Basuh muka dalam beldi kali kedua ketiga. Basuh muka dalam beldi kali kedua dan kali ketiga. Tak akan jadi punah air tu. Air tu kekal mutlak. Tak akan jadi mustakman. Macam mana sidang pendengar? Nak buat raya, pembicaraan berwuduk menggunakan air yang sedikit dan beldi, boleh cerita setakat basuh muka je lah. Macam mana pula nanti nak basuh tangan, sapu kepala, basuh kaki. Sapu kepala disikit je. Basuh kaki memang kita akan ambil cetong untuk cedok air dan beldi, basuh kaki di luar beldi. Macam mana dengan kita nak basuh tangan? Basuh tangan kali pertama, mengangkat hadas kecil, yang ianya ada basuhan fardu, dia akan boleh menyebabkan air dan beldi itu jadi mustakman. Jadi macam mana kita nak buat? Basuhan tangan yang pertama, yang mana air dan beldi kekal, air mutlak tidak akan jadi mustakman. Jadi untuk basuhan tangan ni, jadi sambung minggu hadapan lah sidang pendengar. Jadi kira kita ni tergantung sedikit lah ni. Jangan lupa minggu hadapan kita bicara balik berwuduk menggunakan air dan beldi, tanpa menggunakan cetong, tanpa menggunakan gayung. Lepas tu ada soalan sedikit tu, soalan semalu putera. Air percikan daripada yang pertama masuk dalam beldi ke mustakmal juga ke ustaz? Air yang terpercik tu air mustakmal, tapi terlampau sedikit tidak akan merosakkan air mutlak dan beldi tu. Memang air percikan daripada basuhan muka kali pertama, air mustakmal. Dia terpercik masuk dalam beldi, air mustakmal sedikit tadi tu tidak akan menjadikan air beldi itu mustakmal. Air beldi itu kekal air mutlak. Jadi berhenti setakat basuh muka. InsyaAllah minggu hadapan saya sambung pula basuh tangan sampai ke pergelangan tangan. Basuhan tangan kali pertama mengangkat hadas kecil, basuhan fardu. Basuhan tangan kali kedua ketiga dipanggil basuhan yang sunat. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famas sabikin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.